Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama menyepi, Pak Chu pun lama menyepi, lebih kurang sebulan macam itulah. Jadi marilah kita sama-sama bersama dengan Pak Chu pada kali ini. Dan Pak Chu ingin menceritakan satu perkara yang orang ramai semua dah pergi. Banyak orang yang dah pergi tengok, tetapi Pak Chu ingin membuat satu penjelasan yang lebih terperinci tentang objek yang selalu kita tengok, yang selalu kita pergi. Kalau kita pergi, mesti kita nak mengambil gambar dengan dia, iaitu Afamosa. Afamosa itu terletak di negeri Melaka. Jadi kita tahu Afamosa itu adalah dibina, ataupun kubu Afamosa itu dibina oleh Portugis. Dibina oleh Portugis pada tahun 1512. Selepas pada setahun Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511, maka dibinanya satu kubu peperangan yang dinamakan sebagai Afamosa. Jadi Afamosa itu sebenarnya perkataan daripada negeri Belanda. Tapi dalam maksud sebenarnya adalah terkenal ataupun famous. Itu dia panggil Afamosa. Sebenarnya Afamosa ini kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Melaka pada masa sekarang ni, kita nampak cuma sikit saja yang ada relik ataupun tinggalan daripada kota Afamosa itu sendiri. Sebab kebanyakannya dah dimusnahkan oleh Belanda masa Belanda menakluk Melaka pada tahun 1641 kalau tak silap Pak Chu. Dan kemudian selepas pada itu dimusnahkan lagi oleh Inggeris dalam tahun 1780 berapa Pak Chu tak pada ingat. Jadi pada masa itulah maka objek kota Afamosa itu sendiri dah mengalami fasa-fasa kemusnahan. Dan fasa-fasa sekarang ni adalah fasa yang kita namakan sebagai fasa untuk membaik pulih ataupun restoration. Pada kali ini Pak Chu nak bercerita bukannya Afamosa itu sendiri, tetapi apakah bahan yang digunakan untuk membina Afamosa itu sendiri. Jadi kalau kita pergi ke Melaka, ke Bandar Hilir, dan kemudian kita tengok adanya tugu berkenaan, kita ambil gambar, tetapi semestinya kita akan pergi berhampiran, kita pergi dekat dengan Afamosa tersebut, dan kemudian kita akan tengok apa bahan-bahan yang dibina untuk membina Afamosa pada masa tahun 15, pada kurun yang ke-16, di mana masa itu tak ada lagi kilang simen. Jadi kilang simen sebenarnya baru lagi. Bahan utama yang untuk pembinaan Afamosa itu adalah dinamakan sebagai laterite ataupun batu laterite. Jadi batu laterite itu adalah batu semula jadi yang terbentuk di berhampiran dengan kawasan di negeri Melaka itu. Jadi kebanyakannya terbentuk di kawasan pesisir pantai ataupun pulau-pulau yang ada berhampiran dengan tanah besar Melaka. Jadi pulau itu sebagai contoh ada Pulau Upih, ada Pulau Upih, ada Pulau Binatang, ada Pulau Panjang. Jadi pulau-pulau itulah yang banyak terdapatnya laterite atau batu laterite ini. Jadi macam mana batu laterite itu terbentuk sebenarnya? Ini menjadi satu persoalan yang kita sebagai seorang ahli geologi pun memang agak sukar untuk kita mempercayainya, kenapa terdapatnya banyak sangat batu laterite di kawasan berkenaan. Jadi sebenarnya Pak Chu ada pendapat Pak Chu sendirilah. Sebenarnya batu ini asalnya adalah berpunca, sekarang ini berpunca daripada pelarutan batu yang ada di sebelah atas, kemudian airnya turun ke bawah, dan kemudian dia akan berkumpul, besi-besi atau besi oksid tadi terkumpul, dan di bahagian bawahnya kita panggil dia sebagai sejatan daripada atas ke bawah. Dia kemudian terkumpul di situ, dan kemudian dia akan bercampur dengan mineral clay atau mineral lempung yang ada. Maka apabila terdedah kepada atmosfera, maka dengan panas terik matahari, maka berlakulah proses pengeringan
berlaku proses pengeringan, maka lempung ataupun clay ataupun tanah liat yang mengandungi besi ni tadi, apabila dah melalui proses penyejatan ataupun proses nyah airnya, maka dia akan kecut. Apabila kecut tu, lama-lama dia akan jadilah banyak ruang-ruang yang ada di dalam di dalam laterite berkenaan. Sebab itulah kita tengok laterite ni ada banyak pori-pori dia, ada banyak lubang-lubang ataupun ruang-ruang yang ada di situ. Itu adalah hasil daripada proses pengeringan atau proses oksidasi yang berlaku apabila terdedah pada atmosfera. Jadi kenapa banyak sangat, itu yang persoalan yang kita bangkitkan adalah kenapa terlampau banyak laterite. Laterite sebelum pada itu adalah elok Pak Chu menceritakan, laterite itu sebenarnya adalah salah satu daripada bahan ataupun satu daripada biji besi sebenarnya. Tetapi biji besi yang kualitinya agak rendah, di mana kandungan besinya lebih kurang dalam cuma 20% sahaja ataupun 20%, dan tidak ekonomi untuk diekstrak untuk mendapatkan besi daripada laterite. Jadi mengikut pada pendapat Pak Chu lah, sebenarnya kalau tuan-tuan adik-adik semua lupa, Pak Chu ada menceritakan tentang PETM, ataupun di mana bumi kita mengalami satu fasa secara global, di mana pemanasan global yang menyebabkan satu dunia ni kering, dan kemudian mengalami temperature maksimum naik sampailah melebihi daripada 8 darjah Celsius. Jadi kita bayangkanlah macam mana kalau sekiranya suhu naik sehingga 8 darjah Celsius, sedangkan kita sekarang ni duduk sibuk dengan global warming, tapi temperature pun tak sampai 1 darjah lagi sebenarnya pun naiknya. Tapi ini 8 darjah naik, kita pun dah risau. Dan kita sekarang ni pun dengan cuaca panas yang melampau di Malaysia setakat ini, dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan supaya jangan kurangkan aktiviti di luar dan sebagainya, supaya akan dikurangkan hidrasi dan sebagainya. Itu adalah bumi kita mengalami lebih dahsyat daripada itu sebenarnya. Jadi Pak Chu merasakan kejadian ataupun terbentuknya laterite yang deposit ataupun endapan laterite yang besar di kawasan pesisir pantai negeri Melaka itu adalah ada juga berkaitan dengan PETM ni, Paleogene Eogen Thermal Maximum. Itu yang Pak Chu ada yang siri yang sebelum ini. Kalau boleh refer baliklah YouTube berkenaan untuk faham balik apa sebenarnya terjadi pada bumi kita. Jadi Pak Chu merasakan itu adalah ada berkaitan dengan pembentukan ini. Jadi walau macam mana pun pembuktiannya belum ada lagi lah. Cuma Pak Chu memikirkan sebagai itu adalah mungkin salah satu daripada fenomena yang berlaku untuk pembentukan laterite ataupun endapan laterite yang besar. Jadi sebenarnya laterite yang besar ini bukan sahaja ada di Melaka tu, sebenarnya dia terus dibawa ke bahagian ke utara, dan kemudian kita jumpa banyak juga endapan yang sama di Thailand. Sebab itulah kalau kita tengok kuil-kuil Buddha Thailand dekat Ayutthaya, mana dekat Ayutthaya itu kita dapati dia dibina menggunakan komponen yang sama, laterite, atau sama dengan apa yang digunakan dekat Formosa. Dan begitu juga Angkor Wat di Kemboja juga dibina dengan menggunakan laterite yang sama dengan apa yang kita ada di Melaka dan membina Formosa. Jadi itu merupakan satu siri. Kalau kita tengok, kita boleh korelasikan antara satu sama lain, dan kita boleh mengatakan bahawa itu adalah mungkin disebabkan oleh satu fenomena yang Pak Chu agak-agak tadilah, Pak Chu, fenomena thermal maximum yang berlaku di atas bumi kita, ke atas bumi kita. Jadi sekarang ni batu-batu yang ada dekat batu yang diambil untuk membina Formosa kita itu adalah kebanyakannya daripada Pulau Upih. Pulau Upih itu sebenarnya tak jauh daripada tanah besar Melaka tu. Jadi kalau kita dengan boat lebih kurang dalam 20 minit kita boleh sampai Pulau Upih, ataupun 30 minit.
Tapi kalau dulu-dulu, zaman-zaman dulu, kita boleh bayangkanlah, mungkin mengambil satu masa yang panjang untuk tongkang sampailah ke Pulau Upih tu. Jadi Pulau Upih tu kesan daripada pengambilan batu tu masih kita nampak lagi jelas, di mana blok-blok dipotong secara rectangular atau segi empat blok-blok yang berbentuk segi empat yang berbagai saiz, dan itulah yang diangkut untuk membina Formosa. Begitu juga kita dapat juga kesan di Pulau Binatang dan juga dekat. Tapi di Pulau Burung kita tak nampak sebarang kesan daripada pengambilan laterite. Tetapi Pulau Burung itu adalah terdiri daripada laterite juga. Jadi apa yang dibawa? Tapi apa yang persoalan yang kita perlu fikirkan bersama adalah siapa sebenarnya yang membuat ataupun yang dipaksa untuk ekstrak ataupun untuk mengambil, untuk memahat batu-batu laterite ini dan dibawa ke Bandar Hilir sekarang ni, atau membawa untuk membina Formosa. Mesti ada buruh paksa. Mesti nenek moyang kita yang ada di Melaka dan kawasan sekitarnya, sebab kita dah jadi ada jajahan takluk Portugis. Jadi tapi benda ni tidak pernah diceritakan kepada kita. Jadi Pak Cu boleh beranggapan bahawa berlakunya satu fenomena buruh paksa yang agak menyeksakan dan dipaksa oleh Portugis. Jadi ini kita orang tak pernah cerita benda-benda macam ini. Ini kita kena inilah, kalau boleh kita kena tahulah apa dia sebenarnya, susu galur macam mana sebenarnya untuk membina Formosa itu sendiri. Jadi bila disampainya untuk bina Formosa itu, jadi blok-blok itu disusun. Jadi kalau disusun saja, pastinya itu akan cepat runtuh. Jadi mesti ada bahan untuk nak supaya glue, ataupun kalau kita sekarang ni kita guna simen. Tapi masa dulu mana ada simen? Tak ada simen. Jadi dicarinya semua kerang dan juga bahan-bahan yang ada dalam lautan, kerang ke, batu karang ke, semua ditumbuk halus dan kemudian dicampur dengan manisan. Mungkin Pak Cu rasa mungkin gula Melaka kot. Pak Melaka ni memang terkenal dengan gula Melaka. Dia campur dengan gula Melaka, campur semua sekali itu, dan kemudian itulah sebagai bahan untuk nak lekat di antara satu blok dengan satu blok yang lain, sehingga terbinanya satu struktur satu structure yang agak utuh, dan sampai sekarang masih lagi berdiri tegak. Dengan cuaca tropika kita ini masih lagi boleh berdiri tegak. Jadi itulah yang Pak Cu merasakan bahawa pembinaan ataupun teknologi pembinaan yang dibawa oleh Portugis itu agak memang hebat, dan sehingga kan bangunan ataupun sehingga kan Formosa itu berdiri tegak sampai ke hari ini dan menjadi satu ikon kepada semua pelancong daripada seluruh dunia sebagai satu UNESCO heritage di kawasan berkenaan. Jadi kita ini adalah sebagai insan yang kena jajah, kita cuma dapat kesan ataupun dapat tinggalan daripada penjajah. Jadi penjajah tu bukan saja jadi daripada penjajah itu, maka diwujudlah satu masyarakat Portugis di Melaka. Kita tahulah Kampung Monten di Melaka itu merupakan perkampungan Portugis yang ada di Melaka, dan juga masih lagi mengamalkan kebudayaan Portugis di Malaysia, menjadi satu ikon pelancongan kepada negara. Jadi itu sajalah yang Pak Cu dapat mencerita kepada kali ini, walaupun dalam suasana ataupun dalam keadaan yang orang kata bukan keseluruhannya geologi, bukan seluruhannya batu, tetapi ini adalah satu gabung calin di antara sejarah dan juga geologi untuk kita hadam secara bersama dan kita fahami dengan lebih baik. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua. Demi
memasyarakatkan geologi negara. Bye-bye. Assalamualaikum.